ataupun nak bincang pasal di apa, laporan macam mana? Laporan projek lawatan. Ada masalah? Ada masalah tak Suhaibah? Setakat ni Alhamdulillah. Ya. Yang apa tu, ketua-ketua daripada AJK utama tu dah ada yang melihat contoh yang Puan beri hari tu kan. Dia dah share kan kepada sahabat-sahabat bagaimana cara nak buat laporan. Kata apa, setakat ni Alhamdulillah lah. Kalau ada permasalahan kita share sama-sama. Mana yang saya perlu rujuk nanti saya rujuk balik dengan Puan. Okey, dalam contoh yang saya beri tu, ada tak situ minit mesyuarat? Ada. Ya. Sebab ni apa, grup ni ada 2 kali mesyuarat kan? Jadi yang dua-dua mesyuarat tu kena ada minit mesyuaratnya lah. Ada agenda, ada minit mesyuaratnya. Okey, malam ni kita ni mendahului kerja sebelum kuliah ya. Tapi tak apalah sebab kita kekangan masa. Yang minggu lepas tu yang kita ada waktu bersama untuk boleh buat projek kan. Jadi kita dulukan projek dulu ya. By right tak boleh, kita kena buat teori dulu barulah kita laksanakan projek ya. Tapi sebab saya berpandangan ni semua dah ada pengalaman ya. Dah ada pengalaman, mungkin kuliah secara secara kuliahnya tak ada menghadiri kursus yang khusus lah tentang pengurusan aktiviti lawatan ya, tetapi dah buat pun di sekolah ya. Di sekolah dah buat pun ya. Jadi kita hanya apabila kuliah pengurusan persatuan dan kelab ni kita jadikan sebagai macam awak nak mengesahkan apa yang awak lakukan sebelum ni, yang awak dah laksanakan sekolah ni betul ataupun tidak ya. Mana-mana yang betul tu okey, yang mana tak betul tu kita perbetulkan lah ya pada masa akan datang bila buat program lawatan kita perbetulkan ya, mana-mana yang ada kekurangan tu kita perbaiki ya. Jadi apa-apa yang kita laksanakan tu kita rujuk semula ya, buat perbandingan dengan apa dia yang ni apa yang anda telah laksanakan di sekolah ya, sebagai perbandingan ya, ada persamaan ke, ada perbezaan ke ya. Jadi yang ini kita belajar prosedur, hanya prosedur tu kita tak ikut betul-betul, kita pergi buat lawatan dahulu ya. Jadi kita macam orang kata reverse lah ya, tak undur ke belakang ya. Tapi tak apa ya. Malam ni saya nak tajuk mesyuarat ya. Mungkin yang buat pengurusan GERKU dia kata dah buat pengurusan pengendalian mesyuarat ya, pengurusan mesyuarat semalam kan ya. Tetapi yang untuk yang pengurusan persatuan dan kelab ni dia lebih kepada cara menulis minit mesyuarat ya. Yang dalam pengurusan GERKU tu ya tak ada tentang menulis minit mesyuarat ya. Jadi dalam persatuan dia lebih memfokus pada cara menulis minit mesyuarat ya. Okey. Kita ambil satu tajuk ni ya. Kuliah kita dah ikutkan banyak lagi kan ya. Sebab kalau nak ikutkan, kalau kita buat bersemuka tu kita ada aktiviti, kita berasyid ya. Macam-macam ya, macam-macam aktiviti, kita dah buat tulisan khat pun boleh ya. Semuanya dah masuk dalam persatuan ya. Tetapi sebab kita tak ada ruang ya, sebab kita banyak kuliah secara online, jadi kalau kita nak buat aktiviti secara amali tu tak ada peluang ya. Tapi saya harap anda semua tahu dah tahu khat kan. Ada tak yang tak pandai khat kat sini? Ada tak? Dalam dalam PAI ada Jawi kan? Ada. Jawi ya. Hanya selalunya kalau dalam GERKU persatuan ni saya juruskan khat tu kepada nak buat nak buat printing dekat t-shirt ke, lebih kita pada komersial lah ya, ataupun khat untuk frame ya. Macam tu ya, untuk tujuan komersial ya. Kalau yang khat dan Jawi di dalam apa itu dia
khot berasaskan kepada Al-Quran ya. Okey. Kita terus kepada ni lah, kepada kuliah kita hari ni, pengendalian mesyuarat. Dalam pengurusan persatuan ni dia tak banyak sangat teori ya. Dia lebih pada amali. Ya. Okey. Kita siapa ni? Irzalina host malam ni. Saya pun, tapi saya minta sahabat lain lah yang tolong sharekan slide tu sebab saya kat hospital. Oh, jaga suami ya? Ah, Jaga suami. Dah operate ke belum? Alhamdulillah dah selesai semua. Dia alhamdulillah. Hospital mana tu? KPJ. KPJ Johor Bahru. Subang. Johor. Johor Bahru. Allahu Akbar. Okey, kita beramai-ramai kita doakan semoga suami Nuriana ya dipermudahkan rawatannya, dah selesai dah operation dah ya. Mudah-mudahan tak ada jangkitan, tak ada apa ya, jadi cepat sembuh ya. Ya. Kita sokong awak ya, tengok dekat hospital boleh beronline lagi ya. Semangat ya. Siapa boleh tolong? Muhammad. Boleh Muhammad? Muhammad siapa? Ya. Awak di mana? Saya ke Muhammad? Saya Amin. Boleh tak? Ya, okey. Yang di rumah lah ya. Ada yang jadi Bilal kat sini ada tak? Kau Bilal, ni kalau bertugas malam ni mesti kat masjid lagi ni. Mesyuarat. Ini kohort 28 ni sewajarnya dapat A ni pengurusan persatuan ni. Sebab dalam pengurusan Gerko pun ada, dalam pengurusan persatuan pun ada. Mesyuarat je Puan. Mesyuarat. Hubung dalam laporan. Saya saja hantar 2 tajuk tu sebab kadang-kadang ada masalah nak hantar tu terlambat ke. Jadi untuk kuliah akan datang dah ada dah. Ya, dan sementara tu anda semua pun dah boleh buka, dah boleh baca-baca kan. Jadi bila kuliah tu kita nak memantapkan saja lagi kita punya kefahaman dan juga pengingatan kita berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey. Terus pergi ke ni, ke slide yang kedua tu. Okey ya. Ni dia ya. Konsep mesyuarat untuk yang buat pengurusan Gerko dia ulangan lah ya. Sebenarnya yang Gerko Persatuan ni yang sini-sini pun ulangan ya. Sebab dulu dah buat pengurusan Gerko kan. Tahun lepas saya buat pengurusan Gerko kan. Betul tak? Betul. Selalunya lupa. Kalau tak diulang lupa. Baik ya. Konsep mesyuarat ni ialah ruang ya ataupun wadah ya untuk kita membentangkan perancangan ya. Ini apa-apa yang kita boleh laksanakanlah dalam mesyuarat ya. Yang pertama membentangkan perancangan. Contohnya mesyuarat ahli jawatankuasa ya. Bila saya sebut tentang mesyuarat ni saya bukakan luas ya. Bukan setakat untuk Gerko Persatuan ya, tetapi lebih kepada ruang lingkup pekerjaan kita, kerjaya kita ya. Contohnya kalau di sekolah bila mesyuarat ni ya, kalau dalam konteks sekolah mesyuarat ni ialah ruang untuk membentangkan perancangan. Contohnya ketua panitia ya, ketua panitia yang membentangkan perancangan. Ketua panitia dan penyelaras sukan pelajaran penyelaras pula ya. PK Koko ya, PK Ham, PK 1 ya, akademik kan ya, dibantu oleh panitia kan, panitia mata pelajaran ya, betul? Ya, membentangkan perancangan masing-masing ya. Selalunya perancangan ni kita buat di
di akhir tahun ya, sebelum persekolahan naik ya, sebelum persekolahan tahun baru dibuka, kita membentangkan perancangan ya. Kena membentangkan pelaporan. Ini apabila ada program, ada projek, ya, mesyuarat yang berikutnya ialah membentangkan pelaporan ya. Kalau jatuh kuasa panitia mata pelajaran ya, di akhir tahun ya, semua ya panitia-panitia ni kena membuat pelaporan ya, bentangkan pelaporan dan hantar laporan ya. Macam yang ada buat adalah ya, buat pelaporan ya. Seterusnya adalah membicarakan masalah dan mengatasi masalah ya. Kalau membuat cadangan, ya, melantik ahli jatuh kuasa di tujuan mesyuarat ya. Contohnya mesyuarat agung ya, bila mesyuarat agung kita melantik ahli jatuh kuasa ya. Melapor kewangan dalam mesyuarat agung ya. Kalau di antara ni dalam 6 perkara ni yang mana satu kita bincangkan dalam mesyuarat jatuh kuasa. Membentangkan perancangan. Ini mesyuarat jatuh kuasa ke mesyuarat agung? Agung. Mesyuarat agung. Rancangan mesyuarat jatuh kuasa yang pertama. Mesyuarat jatuh kuasa yang pertama ya, pada tahun tersebut ya. Jatuh kuasa membentang perancangan ya. Membentangkan pelaporan Agung. Agung. Jatuh kuasa ya. Membincangkan masalah dan mengatasi masalah Jawatan kuasa. Jawatan kuasa. jatuh kuasa. Membuat cadangan Agung. Jawatan kuasa. jatuh kuasa. Melantik ahli jatuh kuasa Agung. mesyuarat agung. Melapor keuangan Mesyuarat agung. Mesyuarat agung. mesyuarat agung ya. Apa-apa perancangan tu kita maklumkan saja kepada semua ahli ya. Sebab dalam mesyuarat ahli jatuh kuasa ni tak ramai aja ahli jatuh kuasa yang dilantik saja ya. Jadi menjadi tanggungjawab kepada ahli jatuh kuasa membuat perancangan, ya, melaksanakan aktiviti ya. Membentangkan pelaporan dan melaporkan semua itu kepada semua ahli. Jadi dimaklumkan kepada semua ahli ya. Okey. So seterusnya ini jenis mesyuarat ya, mesyuarat agung ya, mesyuarat ahli jatuh kuasa, mesyuarat tergempar ya. Saya terus sentuh pada mesyuarat tergempar saja ya. Ada yang ini ada dia punya ni, ada penjelasan. Seterusnya dalam pengurusan Gerko tak ada ya. Yang ini ada. Okay, next. Sementara itu saya dah ambil gambar dulu. Dia buat laporan. Lupa dah hantar laporan ke college. WhatsApp college. Oh, dah ada ya. Isyam, mana Isyam? Ya, Puan. Awak sekarang ni masih lagi berehat di rumah? Betul, Puan. Isnin ni petang saya ke IJN semula. Ya. Agak-agak tak kena di mana. Duduk lama-lama lagi. Operation ke apa ni sekali ni? Belum tahu lagi, Puan. Ya. Setakat ni apa ubat yang awak ambil? Saya makan cayenne pepper dengan lemon tu. Ubat hospital saya tak makan, Puan. Tak makan ubat hospital tu lagi saya rasa sihat daripada makan ubat hospital. Macam mana? Saya makan cayenne pepper campur dengan lemon. Bila awak ambil dia awak rasa lebih sihat ya? Betul, Puan. Ya. Kalau saya makan ubat hospital tu memang saya nak kena rehat je. Tak boleh buat apa-apa pun. Ngantuk nak tidur ya? Betul. Sebab dia dadah, banyak dadah. Betul. Nak buat macam mana? Sekejap
yang satuan dan edisi semua orang kan. Sembilan ke 11 ke 12. Baik. Ini mesyuarat agung ya. Mesyuarat agung selalunya dilaksanakan pada awal tahun ya. Awal tahun. Kalau dalam pada waktu-waktu yang normal lah ya. Kalau sekarang ni sebab kita masih lagi nak recover lah yang selepas PKP, sebab kita ada lockdown ya. Jadi persekolahan pun ada tertangguh ya. Masa yang pada peringkat pada tahun 2020 tu kan ya. Jadi kesan pada tahun 2020 tu persekolahan semua persekolahan dan perkuliahan tertangguh ya. Jadi akhirnya akhir tahun persekolahan berlaku pada tahun yang berikutnya. Contohnya macam sekarang ni sedang cuti akhir tahun 2023, betul tak? Tetapi dia berlaku di tahun 2024 ya. Jadi mesyuarat agung ya. Contohnya mesyuarat agung PIBG ya akan berlaku pada bulan April lah ya. Pada bulan April ya. Sekiranya ada mesyuarat agung pada tahun ni ya. Tak tahulah, mungkin ada sekolah yang buat setahun sekali ataupun yang buat 2 tahun sekali ya, bergantung pada sekolah semua ya. Jadi kalau macam tu, kalau gerkum satuan ya, macam gerkum satuan dan kelab ya, nanti mesyuarat agungnya ialah pada bulan April lah, bulan akhir bulan Mac ya. Kita naik nanti berapa hari bulan Mac? Minggu kedua Mac, betul? Betul tak minggu kedua Mac? Betul, betul. Kalau minggu kedua Mac kan, jadi minggu kedua Mac tu saya pun nak uruskan yuran lah, tentang jadual waktu lah. Kita fokus pada akademik dulu kan ya. Jadi minggu ketiga Mac tu baru kita nak uruskan pendaftaran di persatuan-persatuan, sukan, permainan, uniform dan sebagainya ya. Jadi sama ada minggu keempat bulan Mac ataupun minggu kelima minggu pertama bulan April tu barulah buat mesyuarat agung sebab dah ada ahli ya. Dan sebab yang pertama sekali mesti proses pelantikan, proses pendaftaran pelajar ni ahli-ahli baru ya, persatuan ni ya. Sama juga macam uniform ke, ini yang melibatkan ada mesyuarat ya. Jadi sama ada minggu keempat bulan Mac tu ataupun minggu pertama bulan April barulah ada mesyuarat agung ya. Tetapi sekiranya sekolahan kita seperti yang lalu ya, di mana akhir tahun persekolahan berakhir ya, ataupun berlaku pada bulan Disember ya, dan persekolahan tahun baru bermula pada awal Januari ya. Jadi mesyuarat agung tadi hendaklah diadakan pada bulan Januari ya. Contohnya pada minggu ketiga ataupun minggu keempat bulan Januari ya. Sebab bulan Januari ni Arif dia memang suka buat lawak. Macam-macam dia buat lawak. Saya tengok saya gelak. Okey ya. Jadi tadi balik semula ya. Saya tergelak tengok Arif. Okey. Jadi mesyuarat agung ni dah dilaksanakan pada minggu keempat ataupun minggu keempat bulan Januari ataupun minggu pertama bulan Februari ya.
jangan terlampau lewat sangat sampai Mac baru nak mesyuarat agung ya. Tetapi jangan pula terlalu awal ya. Bukan apa-apa hal kita dulu kan akademik dulu ya. Dah settle down sebab akademik belum jalan dengan lancar, baru kita fokus kepada persatuan pula, kepada co-curriculum pula ya. Jadi macam minggu kedua, minggu ketiga bulan Januari tu ialah waktu untuk pendaftaran pelajar-pelajar baru, pendaftaran keahlian baru untuk apa saja aktiviti co-curriculum ya. Bukan sahaja persatuan, yang lain pun juga ya. Baik. Dalam mesyuarat agung ni bila ahli dah ada, dah terkumpul, kita memanggil mesyuarat ya, termasuklah ahli lama dan ahli baru ya. Mesyuarat agung tu ialah tujuannya untuk melantik ahli jawatan kuasa baru ya. Bila melantik ahli jawatan kuasa baru ya, jangan tumpukan pada ahli-ahli yang sudah senior ya. Contohnya Geku Persatuan tu melibatkan murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Jangan kita lantik budak tahun 6 saja jadi ahli jawatan kuasa ya. Mesti ada pelapis ya. Ahli jawatan kuasa mesti ada terdiri daripada murid-murid tahun 6, tahun 5 dan tahun 4 ya. Jangan pula letak pengurusinya murid-murid tahun 4. Dia memang tak tahu kan ya. Letaklah pengurusi itu murid tahun 5 atau tahun 6. Naib pengurusinya letak murid tahun apa? Tahun 5 ya. Ya. Sama juga dengan begitu juga dengan setiausaha dan juga bendahari ya. Ahli jawatan kuasa, dia ada ketua ahli jawatan kuasa dan juga ahli jawatan kuasa. Setiap satu jawatan kuasa tu kita letakkan ada ketua kan ya. Jadi kita letak ketua dan juga penolong ketua. Kita nak banyakkan jawatan ya. Jadi yang ketua-ketuanya murid-murid darjah 6 ya. Penolong ketuanya murid darjah tahun 5, tahun 4. Kita adakan pelapis. Jadi nanti bila tahun 6 masuk tingkatan 1 ditinggalkan sekolah, yang tahun 4 dah ada pengalaman ya. Nak lantik ahli jawatan kuasa ni kita boleh buat secara undian ataupun cikgu buat keputusan. Boleh. Guru penasihat persatuan buat pemilihan. Boleh. Ya. Tetapi sebelum buat pemilihan tadi, kalau kita nak gunakan kuasa guru penasihat buat pemilihan, kita kena buat saringan dulu ya. Kita nak buat saringan, kita kena tahulah latar belakang murid tadi ya. Latar belakang murid tadi ya, dia ada kepimpinan, ada sedikit apa dia orang kata kebolehan dari aspek kepimpinan ya. Jadi murid-murid ni ada yang dia ada kepimpinan secara semula jadi ya. Jadi yang tak ada kepimpinan semula jadi ni kita kena latih dia ya. Tujuan kita melatih ahli jawatan kuasa tu ialah untuk melatih murid-murid ni ya dari aspek kepimpinan ya, leadership ya, kita kena pimpin dia ya. Okey ya. Kemudian bentangkan laporan keuangan ya, laporan keuangan yang tahun lalu ya. Jadi kena ada bendahari dan naib bendahari jugalah ya. Sebab apa? Bila bendahari yang tahun 6 tu dia dah keluar kan, siapa nak bentangkan laporan keuangan kan. Jadi mungkin bendahari, naib bendahari ni tahun 5 ya, tahun 5. Jadi bila dia naik tahun 6 ya, jadi kena bentangkan laporan tu ya. Yang naik bendahari kena bentangkan laporan sebab bendahari dah berpindah sekolah ya, dah naik pada sekolah menengah ya. Okey, next. Ini dia agenda mesyuarat agung ya. Ya. Dalam pengurusan Geku tak ada kan ya. Ini dalam Geku Persatuan ada ya. Agenda mesyuarat agung. Yang pertama kata-kata haluan fungsi. Yang kedua ialah ucapan pertama kehormatan dan perasmian mesyuarat agung. Ada ucapan perasmian ya. Itu kata haluan pengurusi tu di apa pengurusi yang lama, tapi bila kita ada naik pengurusi kan, murid tahun 5 tu dia naik tahun 6 kan. Jadi naik pengurusi yang pada tahun lepas dia menjadi
naib pengurusi. Jadi masa mesyuarat agung ni dia kena mempengerusikan mesyuarat agung. Jadi kena dia cikgu buatkanlah tag. Dia guru penasihat guru penasihat persatuan ni sediakan tag ucapan dia. Ya. Reka-rekas. Jangan berbelit-belit dia sebab dia kanak-kanak lagi ya. Baru 12 tahun dia nak belajar jadi pengurusi ya. Ini sebenarnya satu peluang yang sangat berharga kepada pelajar tu tadi ya, murid-murid tu ya. Mana tahu satu hari dia jadi ahli parlimen ke, dia jadi ya, atau dia jadi pegawai atasan yang selalu kena mempengerusikan mesyuarat, jadi director ke ya. Bermula daripada mana? Daripada sekolah. Ya, bermula pada sekolah. Ya. Cikgu ni sebenarnya perintis ya, yang selalu orang lupakan ya. Sebenarnya guru lah merintis ya, kepimpinan ya, kemahiran kepada murid-murid ya, mencetuskan atau menumbuhkan minat ya, mencokil bakat pun sebenarnya guru yang buat ya. Tapi bila sampai ke peringkat atasan, guru dilupakan, dia tak apa ya. Betul ya. Tetapi ada seorang atlet ya, kita punya sprinter, saya dah tak ingat namanya ya, sprinter lelaki ya, dia walaupun dia dah masuk sekolah menengah, dia habis sekolah menengah ya, dia buat latihan untuk di atlet kebangsaan ya, untuk mewakili negara, dia tetap mengambil jurulatih sekolah rendah dia ya, muar ya, saya lupa ya, dia tetap menggunakan jurulatih sekolah semasa dia di sekolah rendah ya. Sebab jurulatih ni pun di jurulatih bertauliah. Dia adalah guru pendidikan jasmani ya. Saya ingat itu masa SEA Games dekat di Bukit Jalil ya. Dia pecah rekod ya. Tu dia gambar dia dengan jurulatih dia ya. Dia kata dia tetap menggunakan jurulatih sekolah rendah dia ya. Dan dipersetujui oleh Majlis Sukan Negara ya, membuahkan. Inilah satu-satunya pelajar ya, bukan pelajar dia tidak melupakan gurunya ya, dia nak jurulatih dia, cikgu dia yang di sekolah rendah tu juga ya. Alhamdulillah ya, ada murid yang ingat cikgu juga ya. Ramai cikgu ingat ramai murid ingat cikgu ya. Baik. Jadi masa mesyuarat agung selanjutnya kita ada menjemput tetamu kehormat ya. Mungkin pada hari itu tetamu kehormat kita ialah PK Koko. Ya tak? PK Koko ya. Kalau PK Koko tak sibuk hari itu, diharapkan PK Koko ni luangkan masa untuk di mesyuarat agung persatuan ya. Kalau tak boleh PK Koko, penyelaras persatuan ya, guru penyelaras persatuan menjadi tetamu kehormat ya pada hari itu ya, meresmikan mesyuarat agung ya. Macam kelakar juga kan murid-murid mesyuarat agung ya. Tapi inilah dia pengalaman yang kita nak berikan, dia pengalaman awal ya. Tiga ialah selepas pada peresmian mesyuarat agung, pengurusi tadi ambil alih balik semula ya. Ini ialah pengurusi mesyuarat ya, bukan pengurusi yang sebenarnya ya, pengurusi mesyuarat ya. Pengurusi mesyuarat ini mesti dibantu oleh guru penasihat ya, guru penasihat ya. Kalau kita tengoklah macam mana prestasi murid kita tu ya, kalau dia boleh ya, kita sediakan jugalah draft di urutan dia kata-kata yang dia nak sampaikan ya, supaya dia senang nak ikut ya. Seterusnya agenda yang ketiga ialah mengesahkan minit mesyuarat yang lalu ya. Bila nak mengesahkan minit mesyuarat yang lalu ya, kita minit mesyuarat kena dah diedarkan kepada semua ahli-ahli ya. Ahli-ahli baru dengar sajalah sebab dia tak ada pada tahun yang lalu ya. Ni ahli yang terdiri daripada darjah 6 dan juga darjah 5 ya. Jadi salah seorang mesti angkat tangan yang mencadangkan supaya minit mesyuarat yang lalu disahkan ya. Ajar dia
yang kita cakap ya. Okey, minta salah seorang daripada kamu semua ya, mengangkat tangan mencadangkan supaya minit mesyuarat yang lalu disahkan ya. Ya. Bila ada katakanlah saya Ahmad bin Abidin mencadangkan supaya minit mesyuarat yang lalu disahkan. Kita ajar ayat ya, ayat yang ringkas ya. Bila dia dah cakap ya, kita suruh pula orang lain ada siapa-siapa nak sokong ya. Ya. Kita ajar ya. Bila dah disahkan barulah minta pengerusi minta murid-murid yang lain tadi tengok pada mesyuarat tu ya, apa dia yang telah dilaksanakan ya, apa yang belum dilaksanakan ataupun yang gagal dilaksanakan ya. Ikut satu-satu minit mesyuarat tu ya. Okey, telah dah habis dah perkara berbangkit ya. Kalau tak dapat dilaksanakan ya, kena jelaskan ada sebab setiap ketua AJK tu ada penolong dia kan, penolong AJK kan. Ketua AJK dah naik tingkat satu dah tak ada lagi sini. Penolong AJK kena jelaskan kenapa satu-satu aktiviti tadi tak dapat dijalankan. Kalau aktiviti tak dapat dijalankan, kita tanya kenapa ya. Siapa dia di antara jatuh kuasa saya ada di situ ya. Okey, seterusnya penolong medari belum membentang laporan kewangan ya. Laporan kewangan ini dah disiapkan lah ya. Audit dah semak, selepas audit semak yang akhir semak ialah guru penasihat ya. Ya. Kita ni sebagai pengsahan lah ya. Pengsahan akhir ialah guru penasihat ya. Bentangkan laporan kewangan. Biar dia terkiar-kiar tentang kewangan tak apa. Murid baru nak belajar ya. Cikgu jangan patah hati, cikgu jangan give up, jangan pula tak sabar ya. Kena sabar ya. Kalau dia nanti dia tahun 4 dia dah berpersatuan, dah bermesyuarat agung, tahun 6 dia dah mahir dah ya. Tak ada masalah ya. Adalah di antara mereka tu yang ada kewibawaan ya. Seterusnya pemilihan ahli jatuh kuasa baru dan auditor. Bila habis membentangkan kewangan, pengerusi mesyuarat pun ya, dia pengerusi sementara tu ya. Dia pengerusi mesyuarat pun menyatakan maka dengan ini semua ahli jatuh kuasa tahun 2023. Maka dengan ini ya, semua ahli jatuh kuasa Gerko Persatuan Seni Budaya Islam contohnya lah ya, meletak 2023 dengan rasminya meletak jawatan. Sebut letak jawatan. Ada tak dalam PABG sebut macam tu kan? Masyarakat PABG ada tak? Ada. Ya. Meletak jawatan ya. Bila dah letak jawatan ya, kita boleh lantik pengerusi sementara ataupun guru penasihat lah menjadi bertindak sebagai pengerusi untuk menguruskan pelantikan ahli jawatan kuasa yang baru ya. Sama ada kita nak buat elok-eloknya kita buat pemilihan lah ya. Kita buat pemilihan ya secara terbuka ya. Sebab ni persatuan ya, kita boleh buatlah secara terbuka, sedang disuruh angkat tangan saja ya. Kalau tak nak secara terbuka, boleh juga secara tertutup ya. Dia ada dua cara. Sama ada nak pemilihan tadi ataupun pengundian secara terbuka ataupun pengundian secara tertutup ya. Pengundian secara terbuka ni ialah dia pemilihan di mana murid-murid tadi dia mengangkat tangan untuk memilih mana-mana calon yang dia suka ya. Kalau undian secara tertutup ni macam pilihan raya umum tu lah ya, macam pilihan raya umum ya. Kita sediakan borang, mereka tulis di kertas ya, ataupun mereka pangkah di kertas ya, siapa dia undak ya, dan masukkan dalam kotak atau dalam peti ya. Itu ialah undian secara tertutup ya. Tapi kalau di sekolah ni kita dah melatih murid kan, kita mahirkan pakai undian terbuka pun dah cukup
Jelas kalau murid-murid ni tahu nak cadangkan, nak sokong ya, cikgu boleh juga senarai pendekkan. Dah senarai pendekkan ya. Hanya kadang-kadang tu bila kita senarai pendekkan ya, calon yang gagal tadi dia tak dapat mencuba untuk menjadi setiausaha pula ya, atau penari ya. Jadi adalah dia punya implikasi-implikasi tu, positif dan negatif tu tetap ada ya. Jadi kita lebih banyak gunakan budi bicara kita lah ya. Kita gunakan budi bicara kita ya. Sebab kita dah yang terbaik ya. Okey, seterusnya. Slide seterusnya. Awak berapa Google Meet di mana Nuliana? Dalam ward ke apa? Dalam ward. Dalam ward ni. Dia orang dengar lah suara saya je. Mana management tak keluar. Mamat. Puan, maaf. Tadi internet saya terputus. Maaf. Technical. Saya share semula. Ya, tak apa. So, sambung pula. Saya semalam baru minum. Ada internet dah. Lupa banyak. Okey, mesyuarat agung. Tadi kita sampai dengan pemilihan AJK baru dan auditor ya. Seterusnya dah katalah ya, pemilihan AJK baru dan auditor ni dah selesai ya. Bila dah selesai, kita panggil ya, kita jemput semua ahli jatuh kuasa ini bangun ya, ke hadapan untuk memperkenalkan diri ya. Kita panggil satu-satu daripada pengurusi, naib pengurusi, setiausaha, penolong setiausaha supaya mereka kenal siapakah ya ahli jatuh kuasa yang telah dilantik tadi ya. Seterusnya ialah ucapan penangguhan ya. Ucapan penangguhan ni guru penasihat lah. Sebab tadi guru penasihat tadi melaksanakan pemilihan ahli jatuh kuasa baru kan ya. Jadi buat ucapan penangguhan ya. Lapan hal-hal lain ya. Dalam hal-hal lain ni buat pengumuman lah nama-nama ahli jatuh kuasa baru ya. Saya lebih suka hal-hal lain tu nombor 7 lah. Ucapan penangguhan. Betul pun, kalau dah penangguhan dah tak boleh sebut lagi dah apa-apa perkara. Tukar. Hal-hal lain tu nombor 7. Sebab kita nak memperkenalkan hal-hal lain ni ialah pengumuman nama-nama AJK baru ni. Kita panggil dia kan. Ya. Lepas tu kita minta lah jemput pengerusi berucap sikit ya. Apa dia nak cakap ya. Selepas dah habis tu, kita terus ucapan penangguhan. Betul. Ya. Tukar ya. Nombor agenda tu, nombor 8 naikkan nombor 7. Nombor 7 turunkan jadi nombor 8. Ya. Okey ya. Okey, next ni pengenalan mesyuarat ya, menetapkan keperluan-keperluan ini bila nak mesyuarat ya. Sama ada mesyuarat muka ataupun mesyuarat ini lebih kepada mesyuarat jatuh kuasa ya. Menetapkan keperluan-keperluan ya, membincangkan sebelum mesyuarat pengurusi setiausaha ya, bincang dulu ya.
Kalau perlu berdari, kalau yang di bahagian kewangan, mana kena panggil berdari semua, ya, bertiga, ya, berdua atau bertiga, ya, berbincang tentang butiran mesyuarat yang bakal diadakan, seperti apa tujuan dan ahli yang terlibat, ya. Kalau mesyuarat ahli jatuh kuasa, maknanya semua ahli jatuh kuasa perlu hadir, ya. Menetapkan tarikh, ya, masa dan tempat, ya. Kena tetapkan dulu, ya, sebab kadang-kadang nak pastikan, ya, supaya tempat yang kita pilih tadi tidak bertindak dengan orang lain, dengan kumpulan lain, ya. Contohnya bilik mesyuarat di sekolah, ya. Jadi bila kita nak gunakan bilik mesyuarat di sekolah, kita takut nanti ada mesyuarat yang lain-lain juga, ya. Kita gerkum persatuan, dan di PK1 pula dia nak adakan mesyuarat guru-guru panitia. So kita kena mengalah lah, kita kena cari tempat lain lah, ya. Mungkin kita pergi ke pusat sumber ke, ya, tempat mesyuarat, ya. Asalkan tempat tu selesa lah, ya. Walaupun kadang-kadang kita gunakan juga bilik darjah untuk bermesyuarat, ya. Tetapi sebaik-baiknya mesyuarat tadi jangan buat di bilik darjah, sebab kita nak melahirkan suasana mesyuarat kepada murid-murid tadi, ya, supaya mereka ada feel lah, orang kata, ya. Dia merasa, wah, ini memang mesyuarat. Kalau bilik darjah tu konsepnya ialah tempat belajar, betul tak? Macam kita lah, kita keluar, kita mesyuarat di bilik guru kan, masing-masing duduk kat meja, kat kerusi masing-masing, tak selesa kan. Tetapi bila kita duduk di bilik mesyuarat, betul-betul kita duduk dekat apa, meja bulat ke, sekarang tak meja bulat dah, meja bujur, meja bujur, ya. Jadi kita fokus kita tu lebih baik lah, ya, dalam mesyuarat tadi, ya. Suasana tu sangat kondusif lah, kata, ya. Okey. Tetapkan tarikh, masa dan tempat, ya. Sediakan agenda mesyuarat, ya. Sedia, kemudian minit mesyuarat yang lalu pun kena sediakan, ya. Dan sekarang ni sedang minit mesyuarat, kita hantar PDF je kan, ya. Hantar PDF cukup, ya. Ya. Sekejap, Halo. Ya. Ya. Boleh lah. Boleh. Boleh. Okey. Okey. Sekejap, 1 minit. Riana, sebelum okey, macam mana? Alhamdulillah lah, okey. Okey, sambung, kalau perlu menyediakan laporan keuangan, berdari kena sediakan laporan keuangan, ya. Itu mengikut keperluan lah, ya. Tapi inilah di antara yang paling penting tu yang di atas 1, 2, 3, 4 yang di atas tu penting, ya. Laporan keuangan pula sekiranya perlu, berdari kena sediakan, ya. Kalau dalam mesyuarat itu akan membincangkan laporan projek ataupun laporan lawatan contohnya, ya. Jadi berdahari lawatan kena sediakan laporan keuangan lah, ya. Jadi macam contohnya macam hari tu kita buat projek, minggu lepas kita buat projek itu ialah program lawatan, ya. Jadi anda dah ada mesyuarat 2 kali. Mesyuarat yang ketiga tu ialah mesyuarat postmortem, ya. Buat postmortem tu ada pelaporan dan juga inilah, ya, membincangkan masalah-masalah yang dihadapi, ya, kekuatan dan kelemahan, apa masalah yang dihadapi, ya. Ada laporan keuangan, ya. Jadi kalau boleh kena ada mesyuarat lah, ya. Diminitkan, ya, kita ada masa banyak lagi
ya. Boleh je buat mesyuarat ya. Supaya laporan tu jadi lengkap lah ya. Sebab biasanya kalau kita nak buat program, memang mesyuarat kita sekurang-kurangnya 3 kali ya. Mesyuarat yang awal, lepas tu yang kedua itulah mesyuarat untuk bincangkan apakah dia ya, persiapan-persiapan yang telah disediakan dan apa masalah lagi, apa yang belum buat lagi ya, apa yang dah disediakan, apa yang belum disediakan ya. Seterusnya kita laksanakan program. Yang ketiga ialah postmortem ya. Jadi yang anda belum buat ialah postmortem ya. Ya, sampai kita berkuliah nak bincangkan juga bila nak fikir juga bila nak buat postmortem tu ya. Jadi dia 17 bulan 2. Ada berapa kali lagi Ustaz? 21 bulan. Hari Khamis 22. Boleh tak? 22 hari bulan malam tu. Malam pula. Okey. 22 hari bulan tu saya cuti. Ya. Jadi pengurusan kelab persatuan tu saya minta buat malam juga. Ya. Saya ada urusan tu. Ada urusan keluarga. Ya. 22 hari bulan minggu depan kan. Jadi saya minta pengurusan kelab persatuan tu kita buat sebelah malam. Ya. Okey, kita punya tajuk pengisian kita malam itu ialah mesyuarat postmortem. Setiausaha kena sediakan dia punya agenda ya. Sediakan agenda ya. Minit mesyuarat yang mesyuarat kali kedua tu disediakan ringkas saja. Ringkas ya. Sebab mesyuarat kedua tu sebelum berlakunya program lawatan kan. Ya. Nanti dalam mesyuarat postmortem tadi bila kita nak selepas mensahkan minit mesyuarat tu nanti dapat perkara bangkit tu nanti kita akan tanya dah laksana ke belum, ya. Ini ejen makanan dah laksanakan ke belum ya, kita tanya ejen makanan apa yang disediakan ya. Macam itulah ya. Itu yang untuk 22 bulan ya. Seterusnya okey. Jadi mana yang mesyuarat postmortem nanti adalah laporan kewangan pada hari lawatan ya, pada hari lawatan. Okey. Seterusnya arahan mengadakan mesyuarat ya. Ni arahan mengadakan mesyuarat ni surat panggilan mesyuarat lah ya. Surat panggilan mesyuarat. Okey, Suhaibah reka je surat Suhaibah. Reka je surat ya. Masukkan dalam WhatsApp group tu ya. Hantar ni dalam bentuk PDF ya. Okey. Maksudnya sebelum 22 tu kena buat surat apa? Surat panggilan mesyuarat. Okey, boleh. Dalam WhatsApp group tu ya. Okey. Jadi sepatutnya mengadakan mesyuarat tu tanda tangan pengurusi lah ya. Tanda tangan Muhammad lah kan. Ya. Tapi tak dapat tanda tangan tak apalah, tak payahlah ya. Tapi kalau di sekolah kena ya. Kalau di sekolah tanda tangan guru besar ya. Guru besar ya. Tapi tengoklah kalau ya mesyuarat tu ya, kalau kena guru besar lah tanda tangan ya. Kalau guru besar tak boleh tanda tangan yang berkaitan dengan persatuan ini, yang berkaitan dengan kurikulum ni mestilah ditandatangani oleh PK Koko ya, bagi pihak guru besar. B.P ya. B.P itu ialah bagi pihak ya. Bagi pihak guru besar ya. Jadi kena selalunya BP lah ya. Guru besar tak ada masa dah. Apa yang kecil-kecil tak sempat nak terangkan ya. Okey. 2 ya, surat panggilan mesyuarat ya. Oh, ni arahan ni guru besar buat memo baru saya teringat ya. Masuk arahan mengadakan mesyuarat ni ya, guru besar tadi ataupun kalau ini berkaitan dengan Gerku Persatuan kan ya. Bila persatuan Gerku Persatuan ini yang paling kecil lah kan. Jadi kena ada arahan daripada PK Koko. PK Koko keluarkan memo untuk keluarkan mesyuarat ya. Macam faham tak masuk memo?
nota kecil ya. Kalau macam mesyuarat di macam mesyuarat agung ya, itu kena ada surat daripada memo daripada guru besar ataupun pengetua ya, mesyuarat agung. Kalau mesyuarat jawatankuasa kecil ni memadai dengan memo oleh PK Kong ya. So dia buat bila dah ada arahan ya, barulah kita keluarkan surat ya. Jadi saya dah keluarkan arahan Soebah. Nanti saya tulis memo dalam WhatsApp group ya. Sila buat surat panggilan mesyuarat ya. Ya. Okey, seterusnya buat tempahan keperluan mesyuarat ya. Ini kalau kita mesyuarat secara bersemuka lah ya di sekolah ya. Kena buat tempahan lah ya. Suruh setiausaha buat tempahan bilik ya. Kena booking kan. Macam bilik-bilik di sekolah pun kita kena booking, ada buku tempahan kan? Ada tak? Ada buku tempahan ya. Seterusnya nak memastikan keperluan mesyuarat disediakan ya. Kalau murid ramai mungkin nak sediakan bilik sistem, atau kalau bilik mesyuarat, kalau sekolah membenarkan menggunakan bilik mesyuarat, dalam bilik mesyuarat dah ada bilik sistem kan ya. Kita tengoklah perlu tak bilik sistem. Kalau tak ramai tak perlu bilik sistem, tak payahlah ya. Seterusnya pastikan keperluan mesyuarat tadi sediakan dah cukup ya. Kalau perlu fail lah kita sekarang. Ya, kalau zaman dulu memang perlu fail. Sekarang perlu kita fail. Perlu juga. Kalau perlu kita nak melatih murid ada fail kan. Ya. Sebab macam mana pun soft copy, file secara soft copy perlu, file secara hard copy pun perlu juga, mesti diperlukan ya, mesti lagi relevan ya, file dalam bentuk hard copy tu ya. Sebab kalau yang soft copy hilang ataupun kita punya PC ke rosak ya, dia hilang kan ya. Tapi jadi soft copy kena simpan dalam cloud ya. Sebab apa, kalau file-file folder ni kadang-kadang boleh jadi hilang ke apabila PC kita rosak ya. Jadi sekarang ada banyak ruang untuk kita menyimpan supaya dia bila-bila masuk pun kita boleh buka. Jangan lupa password sudah. Ya. Kalau kita lupa password, kita boleh ganti password baru tak? Minta. Boleh. Ya. Okey. Yang ini pun kita nak latih murid-murid ya. Murid-murid sekarang sangat cekap lah, cepat dia belajar ya. Seronok tengok dia orang belajar ya. Sebab murid-murid sangat cekap. Sebab boleh katakan kalau dalam kawasan pekan ni semua murid ada handphone ya. Bermula dengan apa? Belajar secara online. Google Meet, Google Classroom kan ada handphone ya. Yang tak ada kalau murid-murid kampung tu, naik kampung pedalaman tu, dia tumpang handphone mak bapak dia. Sian ya. Bila nak cikgu nak buat nak pembelajaran guna Classroom, Google Classroom, dia tak boleh nak buka sebab apa? Handphone mak dia atau bapak dia bawa ya. Ini berlaku di kampung-kampung ya. Sekolah dalam kampung ya. Kesian ya. Cikgu bersungut juga ya. Daripada 30 orang murid, 2 orang je masuk. Ya, ada tak pengalaman tu? Ada. Masa COVID. masa COVID tu bersemangat betul nak buat kelas kan. Sebab selalu pergi ke sekolah mengajar kan. Jadi rupanya kita sangat menjiwai lah pengajaran pembelajaran tu ya. Bila tak dapat jumpa murid kita tinggi rindu nak membebel kan. Ya. Ada kerisauan, ada kebimbangan ya. Nak tengok muka murid-murid ya. Maknanya anda mencintai lah kerjaya anda ya. Okey, kita sambung semula. Alat tulis ya, laporan dia kena sediakan. Kalau diperlukan lah, kalau laporan ya. Kalau ada laporan keuangan, sediakan laporan keuangan ya. Seterusnya laporan akhir untuk rekod
ya, ini kerja si usaha, ya. Laporan akhir ni si usaha melaporkanlah, si usaha rekodkan apa yang telah disediakan, ya. Persediaan untuk mesyuarat untuk dia, ya. Tulis tangan boleh, ya. Okey. Seterusnya, di format minit mesyuarat, ya. Ya, atas sekali ialah tajuk dulu. Tajuk dia tajuk mesyuarat. Mesyuarat apa? Contohnya yang 22 hari bulan ni, ya. Yang ini minit mesyuarat, mana minit mesyuarat yang kedua tu kan? Minit mesyuarat kedua tu. Tajuknya ialah ya, tajuknya ialah mesyuarat perancangan, ya, program lawatan sambil belajar ke mana? Lawatan sambil belajar, tak payah ke mana-mana, tak payah. Ya, mereka sekarang mesyuarat perancangan program lawatan sambil belajar kali kedua. Itu tajuknya, kali kedua. Ya. Ya. Tarikhnya bila hari tu? Cek balik semula, ya. Tarikhnya bila? Ya. Ikut yang tarikh yang kita meeting untuk malam kan? Ya. Kemudian masa, ya, bila, ya. Tempat nyatakan secara online, ya. Mood online. Jadi tak ada tempat, ya. Ahli adik kena tuliskan siapa yang tak adik. Yang tak adik kena tuliskan juga, dan ada catatan situ sebab ketidakhadiran, ya. Ada yang tak hadir tu, ada tak? Online sepatutnya semua hadir lah kan? Kecuali lah kalau mesyuarat secara bersemuka, ya. Baik, ya. Seterusnya ialah barulah minit mesyuarat, ya. Minit mesyuarat tu tuliskan minit-minit tadi ikut urutan agenda, ya. Ikut urutan agenda mesyuarat, ya. Minit tu nyatakan keputusan saja, ya. Yang tentang bersoal jawab berbalah-balah tu tak payah, ya. Hasil saja kita dah tulis, ya. Keputusan saja akhirnya. Tetapi kadang ada laporan, ya. Itu dia lah, ya. Tetapi yang macam kadang-kadang tu macam perbezaan pendapat apa semua tu tak payah, ya. Tak payah, ya. Ringkasnya. Okay, next. Cara menulis minit mesyuarat ni pun ada berbagai cara lah, ya. Ya. Tengok apa dia, ya. Menulis minit mesyuarat, ya. Minit mesyuarat kena disediakan oleh setiausaha dan juga penolong setiausaha, ya. Ia boleh dia boleh disediakan dalam bentuk, sama ada dalam bentuk esei, ya, ataupun dalam atau lainnya mengikut kesesuaian, ya. Maksud atau lainnya contoh, ya. Contohnya dalam bentuk table ataupun dalam bentuk di peta-peta laju, ya. Faham tak maksud saya dalam peta-peta laju tu? Tak. Faham. Faham, ya. Okey, ya. Jadi lebih ringkaslah, ya. Contohnya ya, di laju yang pertama tu ialah laju agenda, ya. Laju yang kedua tu ialah kenyataan, ya. Kenyataan minit, ya. Yang ketiga tu ialah tindakan, ya. Catatan / tindakan, ya. Jadi tindakan siapa? SU ke, berdari ke, ya. AJK makanan ke, ya. Kalau cerita kalau katakanlah tentang minitnya tentang makanan, tindakan AJK makanan, ya. Okey. Ayat percakapan ataupun ayat-ayat yang dibina telah, ya. Dalam penulisan minit mesyuarat ini adalah pendek dan jelas, ya. Tidak berbelit-belit, ya. Ayatnya straightforward, ya. Jelas, ya. Tidaklah ayat macam dalam bentuk ayat sindiran, ya. Macam ayat-ayat bayangan, ya. Terus ayat terus saja, ya. Pendek-pendek, ya.
jangan elakkan ayat berlapis, ya. Pendek saja, ya. Tujuannya ialah supaya mudah ahli membaca, mudah memahaminya, ya, dan menjimatkan masa, ya. Sebab ya manusia ni tak suka baca ayat panjang-panjang, ya. Kalau dia gila bahasa je dia suka ayat yang panjang-panjang, ya. Cikgu pun bila nak semak, ya, jawapan murid, dia nak murid tu jawab tadi, boleh ringkas tetapi kena tepat lah, ya, jawapan tadi, ya. Janganlah, ayat tu kena lengkap lah tetapi ringkas, ya. Jangan pula pakai frasa-frasa je, ya. Kalau soalan isi jangan jawab dengan frasa-frasa, ya. Kalau frasa-frasa tu faham tak maksud frasa? Ya. Kalau soalan struktur bolehlah pakai frasa je kan, ya. Tapi kalau soalan isi kena ayat penuh, ya. Hanya ayat penuh tadi kena jelas, ya, dan ya, bertepatan dengan apa yang nak disampaikan, ya. Begitu juga dengan penulisan bilik mesyuarat. Tak ambil lagi. Tadi Muhammad slide yang sebelumnya tadi tak habis lagi. Ini dia, ya. Mini mesyuarat adalah selari dengan agenda mesyuarat, ya. Sebab tu mesti ada satu kolom untuk ya menulis agenda, ya. Katakan agenda 1 apa minitnya, ya. Minitnya 1, 2, 3, ya. Agenda 2 tuliskan apa jadi agendanya, kemudian di kolom minit tuliskan, ya, 1, 2, 3, 4, banyak, ya, dan seterusnya, ya. Baik, ya. Tuliskan AJK bertanggungjawab di hujung ayat. Ini kalau bentuk isi. Kalau dalam bentuk table, kolom yang terakhir tadi, ya, kolom yang ketiga tu untuk kita tuliskan tindakan siapa, ya. Contoh tu tindakan berdari. Kalau hal keuangan tindakan berdari lah, ya. Baik. Okey, seterusnya. Jelas ya tentang tulis minit? Jelas. Ini masalah mesyuarat, ya. Ayat percakapan terlampau panjang, belit-belit, ya, meleweh-leweh, ya. Jadi ahli yang nak menyampaikan, ya, maklumat yang dia nak kongsikan tadi, dia tak tahu nak susun ayat dengan tepat, ya. Jadi mungkin dia tak kekurangan vocabulary ke, ya. Dia tak terlupa ke apa perkataan yang paling tepat. Dia jadi berbelit-belit, ya. Ini pening kepala juga kita dengar, ya. Ini masalah macam ada tak berlaku? Ada Wan, ada. Ada, ya. Ialah kita di dalam hati kita dah ada dah, ya, ayat, ya. Kalau boleh nak tolong, ya. Lambat sangat banyak masa kan. Kita dah cepat, ya. Tak boleh habis sebab mesyuarat, ya. Kemudian pengurusi tak buat teguran, ya. Jadi kalau berlaku macam tu pengurusi kena tegur, ya. Minta, ya, ringkaskan, ya. Minta direngkaskan, ya. Ataupun ayat tu tolong jangan berbelit-belit, ya. Beritahu, ya. Atau kita minta direngkaskan, ya. Kadang-kadang tu berbelit-belit sangat jadi buang masa, ya. Kadang-kadang suara pula terlalu lembut pula, ya. Cikgu baru masuk, jadi sekali kena bercakap jadi malu, ya. Cakap pelan sangat, ya. Tak boleh, ya. Dalam mesyuarat ni suara kita kena jelas, ya. Tak kiralah kita muda ke, kita berumur ke, bukan tua, berumur, ya. Kita muda ke, kita berumur ke, lelaki ke, perempuan ke, ya. Dalam mesyuarat kita tak kira lelaki atau perempuan, ya. Tetapi jangan menjerit, ya. Suara tadi kena jelas, maksud jelas tadi boleh didengar oleh semua ahli dalam bilik mesyuarat tersebut, ya. Jadi suara kita ni kita mesti tahu adjust besar mana bilik tu, ya. Jadi berapakah volume yang kita perlu keluarkan untuk bercakap, ya. Kalau ada PA system senang, ya. Tak perlu nak kuat sangat sebab PA system dah ada,
semua orang boleh dengar dengan jelas ya. Kemudian ya, masa bercakap ni ya, jangan menjerit ya, ini perlahan. Kadang-kadang bercakap terlampau kuat ya. Menjerit nak kalau emosional ya. Itu pun kena kawal ya. Dalam meeting jangan emosional ya. Ya, bercakap dengan jelas dan jangan menjerit ya. Bila menjerit ni jadi macam orang marah ya. Dalam mesyuarat tak boleh marah-marah ya. Okey. Kadang-kadang bercakap terlampau laju pula ya. Terutamanya orang yang gagap. Ya. Orang yang gagap. Orang yang gagap ni bila dia terlepas perkataan tu laju jadinya ya. Dan dia tak boleh nak kawal ya. Kalau ada murid yang gagap ya, bila dia bercakap tu kita jangan sergak dia ya. Sama ada dalam mesyuarat ke dalam bilik raja ke, kita jangan sergak dia. Bila kita sergak dia bertambah gagap ya. Jadi kita kena sabar sikit ya. Dan murid-murid yang gagap ni kena selalu latih dia. Hari-hari suruh dia bercakap ya. Tahu tak apa sebab gagap? Kenapa berlakunya gagap? Kena sergak selalu. Apa dia Ustaz? Saya kena sergak saya. Kena sergak ya. Orang yang gagap ni ialah ya, dia ada gangguan koordinasi antara rangsangan dari saraf kepada otot. Ya, otot lidah lah. Ya, sebab otot lidah ni nak bercakap ya. Jadi ya, ni apa? Macam ni apa? Rangsangan atau penghantaran maklumat daripada otak tadi ya kepada otot tadi tidak dia apa? Dia tak lancar tau. Jadi itu yang jadi gagap tu. Ya. Terutamanya lidah lah, otot lidah. Ya. Ya. Salah satu punca di antara punca gagap ni ialah sama ada dia memang dia ada masalah di apa? Di apa kematangan otot-otot lidah ya. Ataupun ya semasa dia daripada peringkat kanak-kanak lagi ya, mungkin ibu bapa tadi terlampau garang ya, terlampau garang ya, selalu bentak-bentak ya, selalu sergak-sergak anak tadi, ataupun dia ibu bapa tadi ataupun orang yang menjaga tadi dia mengugut-ugut ya. Jadi kadang-kadang ni terlampau ketakutan terjadi tergagap-gagap ya. Jadi dia sebenarnya ada kurang keyakinan diri ya. Jadi kalau ada berlaku macam tu kita kembalikan dia punya rasa keyakinan diri itu ya. Sebenarnya dapat dikurangkan gagap tadi ya. Dapat dikurangkan ya. Okey. Kalau ahli tadi cakap terlampau laju, si usahalah tak sempat nak mencatat isi penting ya. Tetapi kita sekarang ada alternatif ya. Selain daripada kita mencatat pada masa itu, kita rekodkan. Kita rekodkan ya. Kita rakamkan. Jadi bila kita nak tulis bilik mesyuarat, kita tengok apa yang tertinggal, kita buka semula kita punya rakaman audio. Ya. Itu satu cara nak mudahkan ya. Kita buka semula rakaman audio ya. Sekarang banyak kemudahan, senang ya. Ataupun sekarang terlampau ramai nak bercakap, semua nak bercakap ya. Satu-satulah ya. Jadi pengurusi kena kawal ya. Cakap nanti dulu tunggu giliran ya. Ya. Aminah cakap dulu ya. Ahmad tunggu ya. Jadi kalau nanti Rio beru-beru nak bercakap ya. Akhirnya kita tak tahu apa yang dia cakap ya. Jadi kena seorang-seorang bercakap ya. Perbincangan tak ada keputusan atau tindakan. Ini tak ada keputusan. Ini satu mesyuarat yang merugikan ya. Mesyuarat yang gagal ya sebab tak ada keputusan ya. Jadi bila keputusan tak ada, tindakan pun tak ada ya. Ini masalah mesyuarat ya. Sepatutnya setiap kali mesyuarat apa yang dibincangkan tadi mesti ada keputusan ya. Okey, rasa sampai itu je lah ya. Kita tengok slide yang terakhir tu.
Setakat itu saja perbincangan kita hari ini. Boleh difahami tak perbincangan hari ini? InsyaAllah Puan boleh. InsyaAllah boleh Puan. Apa sekarang ni pukul 10.17. Banyak je buat masa ya. 22 hari bulan kita ada selepas ni kita ada satu topik lagi ya. 22 hari bulan kita bersyuara. Bersyuara. Malam kita buat perusahaan ni. Bila lagi ada perusahaan tertentu 27 dah tak ada, kita dah buat. Perusahaan kelam satu. Okey, 22, selepas pada 22 hari bulan tu, kalau ikut jadual asal 27, tapi kita dah bawa ke 13 hari bulan kan? Ya. Last kali ialah 29 hari bulan 2. Kalau kita nak buat malam 27 tu boleh juga. Sebab sebelah petang tu kan, sebelah petang tu 27 tu ada pengurusan kelab dalam satuan kan. Yang itu kita bawa ke malam. Boleh tak? Boleh Puan, boleh. Malam kan. Bawa ke malam, kita ambil topik di apa? Di grup satuan yang berkualiti ya. Seterusnya 29 tu kita ada lagi buat online ya. Kita buat online juga malam ya. Jadi lepas pasar tu boleh balik lah jadi relax ya sampai rumah awal ya. Sebelum petang kot ada nak cari apa-apa ke ya. Jadi malam kita baru kuliah ya. Yang itu sebelah malam tu lebih pada kita bincangkan saya nak dengar laporan akhir tentang di laporan lawatan ya. Di buku laporan lawatan dan juga peperiksaan di soalan peperiksaan akhir ya. Tengok kita ambil dalam sejam ke 2 jam. Tak ada sampai 2 jam, dalam sejam setengah cukup lah ya. Kita start pukul 9 juga ya. Okey, 22 hari bulan kita start pukul 9 juga ya. Boleh? 9 ya. Boleh Puan. Boleh insyaAllah. Okey ya. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi setakat ini kuliah kita hari ini. Boleh Puan. Maka ya. Junaina. Puan nak ambil gambar tak Puan? Ambil. Semua tolong buka kamera. Kehadiran jangan lupa ya. Hantar pada kehadiran dah bentuk apa? Google Meet